Adakah wakil rakyat, tidak kira ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri Adun, itu tuan besar kita rakyat biasa? Adakah rakyat jelata harus mendengar dan mengikuti setiap arahan, walaupun arahan itu menekan kita, rakyat biasa? Harus diingat, kita sendiri memilih mereka untuk bergelar wakil rakyat. Ingat, wakil rakyat bukanlah tuan besar kita. Kita yang memilih mereka untuk bergelar wakil rakyat. Jika ada di kalangan wakil rakyat yang lupa diri, ego, sombong dan bongkak setelah dipilih rakyat menjadi wakil rakyat, maka bila tiba masanya, kita perlu singkir wakil rakyat yang sebegini. Perasaan ego, sombong dan bongkak itu akan bertambah apabila parti yang mereka wakili memilih mereka untuk menjadi anggota kerajaan negeri maupun persekutuan. Maka menjadi tanggungjawab kita rakyat biasa agar tidak lagi memilih mereka dalam PRU akan datang sekiranya parti yang mereka wakili masih mencalonkan mereka. Ingat, suara rakyat adalah suara keramat. Maka rakyat perlu bersatu hati menyingkir wakil rakyat seumpama itu. Jika rakyat bertindak macam itu, tidak ada wakil rakyat yang menjadi anggota pentadbiran kerajaan yang akan berani bersikap ego, sombong dan bongkak. Jom kita ikuti kupasan mengenai isu ini. Sebelum itu, apa kata kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat bersama-sama lagi kali ini di sini. Saya bersyukur kehadrat Ilahi kerana masih memberikan masa dan ruang oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita terus bersama-sama. Syukur, Alhamdulillah. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi singgah di sini untuk bersama-sama saya. Terima kasih banyak-banyak. Telanjur, kawan-kawan telah ke sini. Saya mohon agar kawan-kawan akan terus bersama-sama saya hingga akhir dan mensubscribe channel ini sebagai tanda sokongan. Subscribe tidak dikenakan sebarang bayaran. Apa yang perlu kawan-kawan buat hanya klik tombol merah yang bertulis subscribe di bawah video atau di atas video yang terdapat watermark. Klik di situ. Bagi saya, kehadiran kawan-kawan di sini, apalagi dengan mensubscribe channel ini, merupakan satu penghormatan yang cukup besar bagi saya. Saya terhutang budi kepada kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang sudi singgah di sini dan mensubscribe channel saya ini, saya berdoa agar kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Sekiranya kawan-kawan ingin mengikuti video-video lain dari channel saya ini, kawan-kawan boleh ke wall YouTube dan type nama saya di situ.
zaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube. Pilihlah mana yang berkenan di hati. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi, syukur Alhamdulillah, kawan-kawan masih terus setia bersama saya di sini. Terima kasih banyak-banyak. Jom kita kupas. Adakah wakil rakyat Tuan besar kita? Jom. Siapakah wakil rakyat itu? Kenapa kita menggelarkan wakil rakyat itu sebagai yang berhormat? Adakah mereka semua itu layak menerima gelaran itu? Dan persoalan lain yang menjadi tajuk video ini, adakah mereka Tuan besar kita? Kenapa persoalan ini saya lontarkan di sini? Ini kerana area-area ini terdapat wakil rakyat yang lupa diri dan merasakan mereka terlalu besar cuba melaksanakan undang-undang dengan menekan rakyat. Rakyat juga dapat melihat bagaimana wakil rakyat yang berjawatan menteri yang turut menggubal undang-undang tanpa segan dan malu melanggar undang-undang yang mereka sendiri gubal. Persoalan lain yang timbul, adakah undang-undang yang mereka gubal itu hanya untuk rakyat mahrin sahaja dan mereka terkecuali kerana mereka merasakan diri mereka tuan besar kepada rakyat jelata? Begitu juga pihak yang menguat kuasa undang-undang, kalau rakyat marhin yang melakukannya begitu cepat bertindak. Kalau di kalangan wakil rakyat dari parti pemerintah, mereka menikus sehinggalah menjadi isu di media sosial, baru tindakan diambil. Itu pun kita rakyat marhin tak pasti adakah tindakan benar-benar diambil atau sekadar cakap saja. Kiranya ini semua berlaku, memang mereka yang bergelar YB, lebih-lebih lagi yang berjawatan baik di kerajaan pusat maupun di kerajaan negeri, benar-benar berlagak sebagai tuan besar kepada kita rakyat jelata yang mungkin di mata mereka terlalu hina dan perlu mengikut dasar yang mereka buat. Begitu malang nasib rakyat biasa di negara yang tercinta ini. Rakyat biasanya mengundi dan memilih mereka untuk mewakili sesuatu kawasan. Tapi apabila dilantik, tidak mereka memegang jawatan baik di kerajaan persekutuan dan negeri, mereka lupa diri dan cuba menekan rakyat yang memilih mereka dan parti yang mereka wakili. Mereka lupa jika rakyat kawasan mereka tidak mengundi mereka, mereka tidak akan menjadi wakil rakyat. Dan sekiranya majoriti rakyat di seluruh negeri dan negara tidak mengundi calon dari parti mereka, mereka tidak akan memegang jawatan baik di kerajaan persekutuan maupun di kerajaan negeri. Persoalannya, kenapa mereka lupa diri setelah mendapat jawatan kerajaan? Adakah kerana dasar yang dilaksana itu mereka mendapat habuan daripadanya sehingga lupa diri yang mereka adalah wakil kepada rakyat? Ingatlah itu, wahai wakil rakyat. Kamu semua adalah wakil kepada rakyat. Siapakah wakil rakyat? Semua orang menggelar mereka YB atau yang berhormat. Adakah mereka itu tuan besar kita? Mengapa persoalan ini timbul?
Ini kerana hari-hari ini kita dapat lihat bagaimana wakil rakyat yang dilantik menjadi menteri, timbalan menteri, menteri besar dan ahli esko kerajaan negeri telah menggubuk rakyat dengan dasar yang mereka buat. Mereka yang menggubal sesuatu dasar pula melanggar segala dasar yang mereka buat tanpa segan dan malu. Sementara pihak yang menguatkuasa undang-undang tidak berani mengambil sebarang tindakan. Tindakan diambil setelah perkara itu menjadi isu di media sosial. Ini melambangkan seolah-olah mereka itu tuan besar kepada rakyat jelata. Adakah mereka itu tuan besar kepada rakyat yang memilih mereka dan parti mereka untuk memerintah baik negara maupun negeri? Hakikat sebenar, mereka bukan tuan besar kepada rakyat jelata. Cuma mereka yang merasakan diri mereka itu bagaikan tuan besar, menggugut dan menggertak rakyat. Rakyat jelata diminta agar tidak memilih wakil rakyat jenis ini sebagai wakil rakyat dalam PRU yang akan datang. Sekiranya mereka dicalonkan semula oleh parti yang mereka wakili, maka rakyat di kawasan lain jangan mengundi calon dari parti yang diwakili oleh wakil rakyat yang lupa diri itu. Mereka lupa yang memilih, yang mereka dipilih oleh rakyat dalam satu kawasan pilihan raya untuk menjadi wakil penduduk di kawasan pilihan rayanya. Mereka mempunyai tanggungjawab yang penting, iaitu untuk menyuarakan masalah rakyat di kawasan yang mereka wakili, bukannya menekan dan mengguguk rakyat. Mereka juga berperanan dalam penggubalan undang-undang. Jadi mereka perlu lihat agar undang-undang yang digubal tidak menekan rakyat jelata. Seorang wakil rakyat, mungkin seorang ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli Parlimen, wakil rakyat adalah juru cakap rakyat yang diwakilinya. Berdasarkan hakikat ini, maka apabila kita lihat seorang wakil rakyat itu mula lupa diri dan tanggungjawabnya sebagai wakil kepada rakyat, maka kita perlu menghukumnya apabila PRU nanti. Jika wakil rakyat yang lupa diri itu dicalonkan semula oleh parti yang diwakilinya, maka rakyat di seluruh negara disaran jangan mengundi parti itu. Rakyat harus ingat, mereka yang bergelar wakil rakyat bukan tuan besar kita. Sebaliknya, mereka adalah wakil kita untuk menyuarakan masalah rakyat untuk perhatian kerajaan negeri atau negara. Ingat, suara rakyat adalah suara keramat. Jika rakyat berfikir dan bersatu, kita perlu jaga kita, bukannya jaga wakil rakyat seumpama itu. Pasti wakil rakyat yang akan datang tidak akan belagak, ego, sombong dan bongkak lagi. Ingat itu, suara rakyat adalah suara keramat. Saya yakin kita rakyat Marhin memang sedar dan tahu siapa di kalangan wakil rakyat yang berjawatan di kerajaan persekutuan dan negeri yang lupa diri dan bersikap ego, sombong dan bongkak. Maka dalam PRU yang akan datang, jangan lagi mengundi mereka jika mereka berada di kawasan yang jika kita berada di kawasan yang wakil rakyat itu bertanding. Jika kita berada di kawasan lain dan para pemimpin parti yang diwakilinya terus mencalonkan wakil rakyat yang lupa diri, ego, sombong dan bongkak,
maka kita jangan sekali-kali mengundi parti itu. Sekiranya kita mengundi parti yang diwakili dan orang di kawasannya juga terus mengundi dia, maka bila dia dan partinya menang, maka dia akan terus dilantik memegang jawatan dalam kerajaan. Jika ini yang berlaku, dia akan terus bersikap ego, sombong dan bongkak kerana rakyat yang memilih dia dan parti yang diwakilinya. Kita rakyat tak boleh membiarkan perkara ini terus berlaku. Jadi, kita sebagai rakyat marhin perlu bertindak. Jangan mengundi wakil rakyat yang lupa diri dan merasakan dialah tuan besar kepada kita. Itu juga parti yang dia wakili, sekiranya terus mencalonkan wakil rakyat yang lupa diri, bersikap ego, bongkak dan sombong, maka kita tolak juga parti itu. Tindakan ini perlu agar di masa depan tidak ada lagi wakil rakyat yang lupa diri. Saya amat berharap video ini dapat memberikan manfaat dalam usaha kita mendapatkan wakil rakyat yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat yang diwakili, bukannya kepentingan pribadinya semata-mata. Ini tanggungjawab kita sebagai rakyat marhin untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar menjaga kepentingan rakyat. Jika kita gagal memilih wakil rakyat yang mempunyai sifat ini, maka kita tunggulah akibatnya. Seperti hari ini, bagaimana mereka bertindak menekan dan membujuk rakyat. Sebagai rakyat marhin juga, kita perlu sedar dan tahu tanggungjawab sebenar wakil rakyat. Kita semua perlu bertindak menolak wakil rakyat yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat. Hari ini kita lihat rata-rata wakil rakyat yang kita pilih mendahulukan kepentingan pribadi mereka daripada rakyat yang diwakilinya. Maka kita perlu memberi pengajaran kepada wakil rakyat jenis ini. Sekian saja kali ini. Begitulah kupasan saya mengenai isu ini. Jutaan terima kasih kerana sudi mengikutinya hingga akhir. Saya amat berharap kawan-kawan dapat terus menyokong channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.